الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat bertemu dan menyambung semula pengajian kita. Kita di sini kebiasaannya pada minggu yang keempat, pada minggu yang ketiga. Cuma insya-Allah pada bulan ini dan bulan-bulan yang berikutnya kita akan datang pada minggu yang akhir. Kerana pada minggu yang ketiga, mulai daripada bulan hadapan, satu lagi kelas pengajian baru yang akan kita mulakan, iaitu di Masjid Baruh Santan. Baruh Santan insya-Allah akan bermula pada bulan hadapan, pada hari Rabu minggu yang ketiga. Ini satu lagi kelas baru yang akan kita adakan. Dan sepatutnya kita pada malam ini menyambung kitab kita Safinatun Najah, berkaitan dengan fiqh al-Imam Syafi'i. Tetapi kita tangguh sekejap kerana saya baru sampai daripada Kuala Lumpur, jadi saya tak sempat nak prepare kitab tersebut. Jadi kita malam ini nak kongsi satu hadis yang ringan, satu hadis yang mudah, tetapi ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan juga dapat fiqh daripada hadis ini. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung balik kitab kita. Hadis yang akan kita baca ini selalu diamalkan dan memang menjadi suatu kelaziman ataupun suatu adab yang dituntut oleh Nabi ke atas umatnya apabila mengadakan majlis. Sama ada majlis ilmu, mesyuarat, perbincangan ataupun sembang-sembang biasa pun, sebelum kita nak beredar ataupun kita nak balik bersurai daripada majlis ataupun perbincangan tersebut, maka Nabi SAW mengajar kita untuk membaca suatu zikir ataupun suatu doa, yang mana doa ini sangat penting kerana dia boleh mengampunkan, boleh menyucikan, boleh membersihkan kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada secara sedar, sengaja ataupun tidak, sepanjang majlis ataupun program tersebut berjalan. Ini suatu adab yang sangat pentinglah, kerana kita tak lari daripada mengadakan majlis, mengadakan program, mesyuarat, perbincangan, pertemuan, liqa. Bahasa Arab kata liqa. Liqa ni pertemuan, halaqah ataupun kumpulan ataupun majlis perbincangan, grup dan sebagainya. Jadi sebelum kita balik, sebelum kita bersurai, hatta akan dalam majlis ilmu pun dituntut untuk kita membaca. Jadi tuan-tuan nanti mungkin buat program ke, buat mesyuarat di taman, di kampung, di pejabat masing-masing, di jabatan dan sebagainya, hidupkan sunnah ini, iaitu sunnah menutup majlis dengan doa ataupun dengan zikir kafaratul majlis, iaitu doa ataupun zikir yang kita mohon kepada Allah agar apa sahaja kekurangan, kesilapan ataupun kelemahan yang berlaku sepanjang perjalanan majlis tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita bercakap, kita berbual, kita bersembang ataupun kita berbincang, kita tak nafikan hadirin hadirat tuan-tuan, akan ada di sana perkataan-perkataan yang kita keluarkan yang mungkin boleh menyinggung perasaan orang lain, yang mungkin boleh menimbulkan rasa tak senang, ataupun mungkin ada perkataan yang tak benar yang kita nukilkan, ataupun mungkin perkataan-perkataan yang lara, yang sia-sia, yang mungkin mengundang dosa dan maksiat.
sama ada sedar ataupun tidak, dia berlaku dalam majlis tersebut. Dan kita bimbang tuan-tuan hadirin mukminin, kerana setiap daripada butir patah perkataan yang keluar daripada mulut kita, tidaklah semua, tidaklah satu pun melainkan dicatatkan oleh Allah. Seperti mana Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan, suatu lafaz yang keluar daripada mulut kamu, ma yalfidhu min qaul, perkataan, ucapan yang keluar daripada mulut kita, illa, melainkan, kecuali, ladaihi, perkataan tersebut akan dicatatkan, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam buku catatan kita. Dan kita akan bertanggungjawab di atas apa sahaja perkataan yang kita kata, yang kita sebut, yang kita ucapkan. Sebab itu Nabi mengingatkan kita, selalu kita ulang, kerap kita baca, apa dia? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira awil yasmut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesiapa yang beriman, man kana yu'minu billahi, sesiapa yang dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dan dia beriman adanya hari kebangkitan, yaumul ba'ts, yaumul akhirah, yaumul jaza, yaumul hisab, hari perhitungan, hari kiamat, maka hendaklah dia berkata, dia mengucapkan perkataan yang baik. Ataupun sekiranya tidak ada perkataan yang baik, ataupun dia tak tahu perkataan itu baik ataupun tidak, hendaklah dia falyasmut, hendaklah dia diam, kerana diam itu lebih baik daripada dia mengeluarkan suatu perkataan yang akhirnya dia akan menyesal. Sebab itu orang Melayu sangat kaya dengan peribahasa, kerana mulut badan binasa, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Ini semua menggambarkan betapa besarnya ataupun bahayanya lidah apabila dia berkata-kata. Jadi sebab itu dalam majlis adanya perkataan, adanya ucapan, adanya benda-benda yang kita sebut, dan kita mohon kepada Allah perkataan tersebut diampunkan. Hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini diriwayatkan oleh sahabat yang besar, sahabi jalil, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuh faqala qabla an yaqum min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithu hasan sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di antara kamu jalasa, yang dia duduk dan berada, fi majlis, majlis perkataan Arab, maksudnya tempat duduk, suatu perkumpulan, suatu perhimpunan yang mana kita berada di dalamnya, fakathura laghatuhu, yang mana di dalam majlis itu banyak senda gurau, banyak gelak ketawa, banyak omong-omong, cakap-cakap, banyak perbualan, topik dan sebagainya. Sembang ni kalau kita tak berhenti, memang tak berhentilah, kan? Dia memang sangat sangat seronok. Cuma kita nak kena ingat, ada kata-kata Arab, dia kata man kathura kalam, man kathura kalam kathura khata. Siapa yang dia banyak cakap, dia akan banyak tersalah. Statement-statement, kenyataan-kenyataan kita, perkataan kita ni kita kena hati-hati ya.
Bila kita banyak bercakap, kita akan banyak salah, akan banyak tersilap, akan banyak tersasul. Man kathura kalam, kathura khata'. Siapa yang dia cakap banyak, dia akan banyak silap. Wa man kathura khata', kathura zunub. Siapa yang banyak silap, banyaklah dosa dia. Wa man kathura zunub, siapa yang banyak dosanya, dia bermula daripada banyak cakap, pergi kepada banyak salah, daripada banyak salah pergi kepada banyak dosa fannaru aula bih, maka neraka itu lebih aula untuknya. Maka sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW hanya bercakap pada tempat yang sepatutnya, dan baginda lebih banyak diam daripada bercakap. Ini perkara yang sangat penting lah. Jadi bila kita duduk dalam majlis, kita tak boleh elok di tempat kenduri ke, di masjid ke, kan, di kedai makan ke, di pejabat ke, dan sebagainya, kan. Maka Nabi kata apa? Qabla an yaqum min majlisihi dhalik, sebelum dia mangkit, beredar, bersurai. Adabnya sebelum dia balik, sebelum dia bangkit, sebelum dia bersurai, dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Ini doa yang kita selalu kan, tasbih kafarah kita sebut kan. Sebab dia mula dengan subhanak. Subhanallah disebut tasbih, alhamdulillah disebut tahmid, Allahu akbar disebut takbir, bukan takdir, takbir. Allahu akbar takbir kan. Apa lagi? La ilaha illallah disebut tahlil. Ini perkataan-perkataan, term-term ni kita kena ingat jugalah kan. Memperbanyakkan tahlil, yakni memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah kan. Okey. Jadi dia baca doa tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah fadilatnya, kelebihannya, keutamaannya? Illa, kalau dia baca sebelum dia bersurai, ghufira lahu ma kana fi majlisihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan di dalam majlis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini kedudukannya hasan sahih. Hasan sahih ni istilah Al-Imam At-Tirmidzi. Okey. Jadi ini hadis yang akan kita bincang, iaitu berkaitan dengan zikir ataupun doa yang sepatutnya kita baca untuk memadamkan dosa kita. Sebab hadirin mukminin, saya suka nak mengingatkan kita semua, apabila kita melakukan dosa ataupun melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, di antara panduan ataupun cara yang diajar oleh baginda Rasul adalah menyusuli ataupun melakukan selepas daripada dosa tersebut amalan baik. Ini Nabi ajak kita. Bukan Nabi suruh buat jahat, tapi Nabi bagi satu tips. Apabila kita melakukan sesuatu kejahatan, dalam majlis tadi ni kita bercakap benda-benda mengarut, benda-benda mengerepek, benda-benda loklak, benda-benda lara tak ketahuan hala, kita bergelak dan sebagainya. Maka Nabi kata orang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, wa atbi'is sayyi'ah, hendaklah dia ikuti atau dia lakukan selepas dia buat dosa tersebut hasanah, apa-apa kebaikan. Jadi boleh kita simpulkan zikir ini termasuk daripada kebaikan yang kita disuruh buat. Ini cara dia. Bila kita terlajak, tersasul, tersilap, tersalah, kita taubat dan kita ikuti perbuatan tersebut dengan amalan salih. Dia punya fungsi dia apa? Kesan dia apa? Allati tamhuha, kebaikan yang kita buat selepas kejahatan tadi ini bertindak sebagai
penghapus kepada dosa yang telah kita lakukan sebelum daripada tadi. Itu cara dia. Maknanya bila kita buat silap, kita terus segera buat kebaikan. Itu cara dia. Yang mana berlaku kepada salah seorang daripada lelaki, yang mana pada suatu pagi dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia cerita ada beberapa perkara yang tak elok, yang salah, yang berdosa dia buat. Dia cerita dekat Nabi, mungkin dia nak tanya apa yang sepatutnya dia lakukan, apa benda yang patut dia buat dan sebagainya. Dia ceritalah dekat Nabi, benda tu dia buat semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia selepas dia cerita tu, Nabi kata tadi ni waktu subuh, sebab benda tu selepas daripada sembahyang subuh, adakah dia telah salat subuh berjamaah dengan Nabi? Maknanya Nabi tanya dia adakah dia sembahyang subuh? Dia kata ya. Nabi kata sesungguhnya Allah telah menghapuskan kesalahan yang engkau lakukan pada waktu malam semalam. Maknanya apa yang dia buat semalam, yang dia lakukan malam tadi, yang dia cerita dekat Nabi itu telah terpadam dengan kebaikan, yakni salat subuh berjamaah yang dia lakukan bersama dengan Nabi. Ini pun kita boleh praktik lah, kan? Kita boleh praktik. Sebab tu kita adanya syariat salat taubat, yakni kita ikuti penyesalan kita dengan salat sunat 2 rakaat, kan? Okey. Kemudian kita tengok juga dalam hadis Abu Hurairah yang lain, bagi orang yang duduk dalam majlis ni, sekali kita syarah doa ni, tapi kita sebut sikit berkaitan dengan majlis ni. Pasal kita ni memang antara masyarakat yang sangat banyak majlis, sangat banyak program ni, kan. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifah himar wa kana lahum hasratan." Atau kama qala. Hadis Abu Dawud dan Ahmad. Hadis Abu Dawud dan Ahmad. Mana-mana kaum yang bangkit dan beredar daripada suatu majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah, maknanya bersurai macam tu saja, ataupun dalam majlis tersebut mereka tak mengingati Allah, awal tak ingat, semasa majlis tak ingat, nak bersurai pun tak mengingati Allah, tak ada zikir di dalam majlis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bangun seperti bangunnya himar, kaldai. Mereka bangkit dan mereka balik seperti bangkit dan baliknya kaldai. Kenapa diumpamakan kaldai? Kalau tuan-tuan tengok, ini kena faham perumpamaan Al-Quran ni. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang ni semua kita tahu. Arab bila dia nak sebut sesuatu yang buruk, dia tak guna binatang yang lain, dia guna kaldai. Bodoh seperti kaldai. Pasal itu dalam Al-Quran bila dia nak buat perumpamaan, dia nak kata teruk, dia nak kata bodoh, dia akan sebut kaldai. Jadi kaldai ni mewakili kebodohan, kejahilan dan sesuatu yang tak elok. Umpamanya Quran sebut tentang orang yang mengaji tapi tak amal, macam kaldai. Dia tak kata macam lembu. Lembu ni mungkin orang Melayu, kan? Bodoh macam lembu. Kita mungkin guna lembu, Arab dia guna kaldai. Kita tengok ayat Quran yang sebut kaldai. Mathalul ladzina hummilut taurah kamathalil himar. Orang yang memikul ataupun membaca Taurah tetapi tidak beramal dengan apa yang dia baca dan dia faham itu, tidak beramal dengan ilmu dia tu. Orang yang mari dengar, mari mengaji, dia ni jenis syok mengaji tapi dia bukan jenis buat amal.
Pantang ada kelas yang dia duk ada. Menulis, mencatat, membaca, rajin pi majlis ilmu, tapi dia tak amal. Quran kata kamathalil himar. Mereka ini samalah seperti keldai yang menanggung kitab. Kerana apa? Kerana ilmu itu tidak memberikan manfaat dan tidak berguna. Keldai dia bawa barang, dia tanggung barang, barang tu taklah memberikan apa-apa kebaikan pada dia, dia boleh penat sajalah. Pasal yang nak guna tu bukan dia, orang lain. Jadi sekali lagi Quran guna perumpamaan himar. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada menjadi himar-himar yang hidup. Himar-himar ni kita tak mau jadi himar lah. Pasal itu kita mengaji, kita beramal dan kita nampak ada perubahan dalam hidup kita. Nabi kata selesai majlis itu mereka bangkit. Mereka bangkit seperti bangkai kaldai. Yang mana perbuatan mereka itu akan menjadi penyesalan pada mereka di hari kiamat nanti. Itu apa yang disebut dalam hadis yang kedua juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Okey. Di samping itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita nak sebut sebelum kita nak pergi kepada faedah ataupun pengajaran hadis, kita nak sebut kepada tuan-tuan muslimin muslimat pada malam ini beberapa adab yang sepatutnya kita praktik apabila kita berada di dalam majlis. Ini kena buatlah, kan? Yang pertama, sebelum secara ringkas saja, kerana benda-benda ni kadang-kadang kita dah belajar. Kita ada etika protokol dalam majlis. Yang ni orang yang selalu berada dalam majlis kenamaan, majlis rasmi, dia ada protokol, dia ada etika dia. Islam juga ajar bila kita nak buat majlis, kita nak berada dalam majlis, beberapa sunnah yang kita nak kena praktik. Nombor 1, hendaklah kita memilih untuk berada dalam majlis, kumpulan, halaqah, liqa orang-orang saleh. Itu nombor 1. Maksudnya bila kita nak pergi bersembang, nak pergi berkumpul, nak pergi berhimpun, nak pergi kata apa buat sesuatu majlis, kita cari majlis yang orang-orang saleh dan orang-orang yang bertakwa berada dalam majlis itu. Kalau jenis geng-geng hok buang masa, geng-geng hok yang jenis sembang derah ni, yang jenis sembang muhung ni, tak payah duk pi ya. Yang ni kita kena ada beza. Kita sikap orang beriman, dia tak celapak, tak ketahuan hala. Dia pergi pada majlis-majlis yang boleh menambah iman. Dia pergi majlis-majlis yang boleh apabila dia berada dalam majlis itu menaikkan rasa iman dan menambah ketakutan dia kepada Allah, bukan melalaikan dia. Jadi orang perempuan kalau nak pergi bersembang, nak pergi berkawan, nak pergi bermajlis, kena pilih. Kalau grup jenis duk mengata ke orang duk bersembang tak elok ni, jangan duk berkawan lah, tak payah pi. Kan? Sambil dia bersiang bawang, sambil dia kupas bawang, dia tanya anak siapa mengandung tak ada, bini, laki siapa lari, bini mana, semua. Tak payah. Kita pun suami kena kenali majlis mana isteri kita nak duduk. Dengan siapa dia nak berkawan. Anak-anak kita pun kita kenali dengan siapa. Persekitaran macam mana dia nak duduk. Kerana apa? Kerana ini adab orang Islam memilih kawan. Tak payah berkawan pun tak rugi lah. Tak payah. Majlis-majlis macam ni. Mari majlis-majlis di masjid. Majlis-majlis kawan-kawan. Duduk dengan orang-orang saleh. Para ulama kan. Yang tu semua menambahkan iman dan ilmu. Bila kita duduk dengan orang berilmu, topik dia ilmu lah. Sembang bab ilmu, sembang bab hukum. Kita pun boleh tanya hukum. Boleh bercakap bab hukum. Boleh bercakap benda-benda yang elok. Sembang dengan tung kosong, sembang dengan ting kosong.
Kita pun ting kosong, derah sajalah bunyi. Sembang derah, habuk pun tak ada. Kan? Dia sembang takat tu saja, kan? Kalau sembang tu kalah Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Kan? Menteri Hal Ehwal Ekonomi pun kalau dengar depa sembang, letak jawatan dia. Punya sakan depa punya sembang. Kan? Tapi orang-orang yang macam ni hanyalah membuang masa kita. Nabi kata ar-rajul ala dini khalilih. Pasal itu manusia ini, kata Nabi, kita mengenali agamanya dengan melihat agama kawannya, agama orang yang berada selalu dengannya. Maka hendaklah kamu memilih dengan siapa kamu nak berada, dengan siapa kamu nak berteman, dengan siapa yang kamu nak duduk. Grup pun ni, grup WhatsApp pun buang. Grup-grup hok yang duk sembang muhung, duk share gamak-gamak mengarut, duk share lawak-lawak lok-lak, lucah apa semua tu, tak payah mengarut, buang masa, ya kan. Pilih grup-grup yang sembang yang padan patut. Tak apalah grup kongsi bab masakan ke apa ke. Kan, yang tu tak apa. Yang kena pilih juga grup. Kadang-kadang buang masa kaji, duk baca apa semua kan. Lawak muhung pun baca, berita mengarut pun baca kan. Grup-grup ni semua menambahkan dosa, membuang masa. Kan? Ataupun grup-grup yang duk kongsi hadis-hadis palsu ke, ataupun cerita-cerita mengarut ke, amalan-amalan mengarut pun kita tinggalkan. Kan? Pilih grup-grup ahlus sunnah. Grup-grup ahlu taqwa wal iman. Grup-grup orang yang bertakwa, yang beriman, bila kita duduk menambahkan iman dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, selalu kita dengar Nabi kata apa? Perumpamaan orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang baik seperti seorang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Jika tidak terkena ataupun tidak diberikan minyak wangi, dia akan mendapat baunya. Tetapi perumpamaan orang yang duduk dan bermajlis dengan orang yang buruk dan jahat adalah seperti orang yang duduk bersama dengan tukang besi, yang jika kamu tidak terkena apinya, kamu akan mendapat bau busuknya. Itu hadis Bukhari Muslim. Kan? Dan Nabi SAW pun sebut dalam hadis Abu Daud. Nabi kata apa? Nabi kata, an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini peringatan untuk kita. Nabi kata, la tusahib. Jangan kamu berteman atau bermajlis atau berkawan. Jangan kamu duduk dalam majlis, jangan kamu duduk dengan teman, ataupun jangan kamu berhimpun, melainkan ahlinya ataupun kawan-kawannya, temannya mukmin, orang yang beriman. Wala ya'kul, dan jangan kamu makan ta'amak, jangan kamu makan atau jangan kamu bagi makan ta'amak, makanan kamu, illa taqi, kecuali orang yang bertakwa. Kata para ulama, pertama, hadis ini mengajar kita memilih teman. Sehingga Nabi kata, jangan jadikan teman rapat kamu, teman yang dekat dengan kamu, teman yang baik dengan kamu, melainkan dia adalah orang yang beriman. Dan apabila kamu nak makan ataupun kamu nak memberikan makan, hendaklah kamu memilih orang yang bertakwa. Nampak? Sampai kepada dengan siapa kita nak makan, apa makanan yang kita nak makan tu, Nabi kata pilihlah orang yang bertakwa. Walaupun makanan tu tak haram, makanan tu tak, orang kata apa, tak bercampur dengan perkara yang haram, tetapi maksud makan di situ adalah kita bermajlis dengan orang yang bertakwa. Nampak? Pasal itu bila orang takwa undang kita, kita seronok, kita hadir. Kerana apa? Kita yakin, apabila dia jamu kita, dia jamu daripada sumber yang halal, dia buat dengan cara yang baik. Tetapi kalau orang itu tidak kita kenali keimanan dia, kita risau sikit lah cara dia buat dan sebagainya. Bukan kita nak tuduh, tetapi kita memilih orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang pertama, kita pilih siapa yang kita nak duduk. Tapi kalau di luar daripada pilihan kita, macam tu jiran-jiran pun, siapa yang kita nak duduk tepi rumah dia pun kita pilih. Ajar qabla dar, jiran sebelum rumah. Pilih, kenali jiran sebelum rumah. Maknanya sebelum kita tengok rumah tu sesuai tak sesuai, kita tengok siapa yang duduk di sebelah-sebelah kita. Kalau duduk tu orang yang ahli masjid, yang duduk tu orang yang bertakwa, duduk tu alim ulama, kita pun dapat tempiah keberkatan dia, keberkatan dia.
Okey. Yang kedua, di antara adabnya, apabila kita sampai, kita hendaklah memberi salam. Apabila kita sampai dalam majlis itu, sebelum kita masuk, kita hendaklah memberikan salam. Ini adabnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu, idzan taha ahadukum ila majlis, apabila dia sampai di suatu majlis, di suatu tempat perkumpulan, falyusallim, hendaklah dia memberikan atau mengucapkan salam. Fa in badalahu an yajlis fayajlis, kemudian dia duduk di dalam majlis itu. Dia masuk dan dia beri salam, kemudian dia duduk. Thumma idza qama falyusallim falaysatil ula ahaqqu minal akhirah. Nabi kata apa? Apabila dia nak duduk, dia bagi salam, kemudian dia duduk. Apabila dia bangun, hendaklah dia mengucapkan salam. Maksudnya nak masuk kita bagi salam, kita mari mesyuarat ke, mari ada apa-apa perbincangan ke, ataupun kita datang lewat kan, kawan kita ajak jumpa, kita datang lewat, kita mari sebelum kita duduk, Assalamualaikum, lepas tu kita duduk. Lepas tu kita nak bangkit, majlis tak selesai lagi, Nabi kata apa? Sekali lagi dia bagi salam. Dan Nabi kata salam yang dia nak balik itu lebih dituntut daripada salam masa dia nak masuk tadi. Ahaqqa, lebih berhak, lebih dituntut. Maknanya di antara salam masuk dengan salam nak keluar, salam nak keluar itu lebih berat berdasarkan hadis inilah. Nampak? Dan bila kita bagi salam, tak mesti semua jawab. Bagi salam macam itulah. Dia tuan-tuan, bila satu orang bagi salam, ada di kalangan kita yang dah jawab, maka gugurlah kewajipan yang lain untuk jawab. Bukan semua kena jawab. Macam contoh, satu orang dia masuk dalam majlis, dalam mesyuarat, dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Pengurusi duduk bercakap, pengurusi teruskan bercakap. Orang yang duduk tepi kiri kanan yang dengar tu, dia jawab Waalaikumsalam. Selesai. Yang lain tak payah jawab. Kan? Lepas tu macam tu juga nak berjabat tangan dan sebagainya, kita tak payah ganggu majlis lah. Kita sampai, kita duduk Assalamualaikum. Kalau kita nak jabat tangan, kita jabat. Lepas tu kita duduk. Tak payahlah ni kita duduk atuk habis jam majlis. Assalamualaikum. Apa khabar? Jam. Pengurusi pun kata, tang mana tadi agenda kita? Agenda tang mana ni? Kan? Kita mula balik agenda pertama. Dah hang mai kalut, duk mai sayuk, buat kalut pula. Duk sengak-sengak belakang, sekali kita sebut orang yang mari lewat ni apa patut dia buat, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, apabila satu orang sampai di suatu majlis, janganlah dia ganggu orang yang sudah duduk. Janganlah dia ganggu daripada satu orang duduk. Makna dia jangan kacau lah, orang dah duduk tu, jangan duk mai suruh orang bangkit dan sebagainya. Berdasarkan kepada hadis, la yuqimur ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makna bila satu orang mai, dia jangan kata mari saya nak duduk. Kan? Dia dah mari lewat dah. Jangan kita buat sikap itu, kerana Nabi tak benar kan. Nabi kata janganlah satu orang menyuruh orang lain bangun untuk dia duduk di tempat itu, tetapi hendaklah dia memohon dengan cara yang baik. Tafassahu wa tawassa'u. Dia boleh ke bagi ruang sikit? Mungkin dia nak duduk depan, kan? Dia dah lewat, dia nak ambil fadilat duduk depan, dia kata boleh bagi ruang sikit, kan? Janganlah dia mai tu menyebabkan orang terpelanting pergi ke belakang. Kan? Nampak? Ini juga suatu perkara yang sangat pentinglah berkaitan dengan adab. Sebab itu kita ada larangan melangkah bahu-bahu orang yang sudah duduk. Yang kita mai kita langkah pijak orang pun semua. Tak. Kita minta tafassahu tawassa'u. Bagi laluan, bagi ruang. Kalau ada, kita selalunya yang depan ni memang kosong lah. Jangan risau. Yang penuhnya belakang. Jadi kita mari ke depan, kan? Yang seterusnya, jangan kita duduk di tengah-tengah di antara dua orang yang sudah duduk lebih awal, sehingga menyebabkan mereka terpisah kecuali dengan izin. La yujlas bainar rajulain illa biiznihima. Jangan kamu duduk di suatu tempat di antara dua orang melainkan dengan izin daripada mereka berdua.
Hadis Abu Dawud. Maksudnya kita bila kita mai, ada dua orang duduk dekat, kita jangan duduk sampai mereka tu terpisah. Tapi kita minta izin, boleh kita saya nak duduk tani, dia kata silakan. Kan? Ini juga antara adab duduk. Kemudian kita duduk dengan baik, duduk dengan sopan dan duduk dengan tidak mengganggu orang lain. Ini perkara yang biasalah, kan? Dan jangan kita buat majlis ataupun kita buat liqa, halaqah, bulatan kita itu di tengah-tengah jalan. Kan? Ataupun di tempat-tempat yang boleh mengganggu orang lain. Nampak Nabi SAW kata, "Iyyakum wal julus 'ala at-turuqat." Faqalu ma lana bud innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Qala fa idza abaitum illa al-majalis fa'atu at-tariq. Fa'atu at-tariq haqqaha. Wa ma haqqu at-tariq? Qal ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nabi kata janganlah kamu duduk di tengah-tengah jalan ataupun di tempat-tempat orang nak lalu. Nabi kata ya Rasulullah, memang kami selalu duduk di tepi-tepi jalan, duduk di tempat-tempat ni biasa-biasa kami duduk sembang ni. Nabi kata kalau nak duduk juga hendaklah kamu jaga adab-adab jalan, hak-hak jalan. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh kita elakkan daripada berada di jalanan. Makna berada di luar lah. Kan? Kalau kita nak buat, kita berbincang di rumah ataupun di tempat-tempat yang tidak mengganggu orang lain. Kan? Tempat-tempat tidak mengganggu orang lain. Okey, seterusnya, apabila kita berada di dalam majlis, hendaklah kita mengawal tutur kata kita, bercakap perkara yang kita tahu dan bercakap perkara yang kita pasti kesahihannya. Ini antara adab dia. Jangan cakap benda yang kita tak tahu. Jangan ulas benda yang kita tak ada ilmu padanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini semua benda dia nak ulas. Ini semua benda dia nak masuk. Semua benda dia nak campur. Benda yang dia pasti, benda yang dia tahu. Kan? Kereta mufti terbakar macam dia pegawai penyiasat. Cara dia sembang dengan kita tu macam dia investigation officer, IO. Kita tanya, ni tuan ni IO pada kes mufti ke? Tak. Lepas tu kita tanya pula, mungkin tuan ni yang jiran mufti? Tak. Mungkin tuan ni yang duduk dekat-dekat? Tak. Saya ni mai daripada dia ni Padang Besar. Mufti duduk di mana? Mufti duduk di Kangak. Tapi dia tahu. Dia ulas. Dia cerita. Kita tak tahu mana ni. Dia kata saya pun orang cerita. Sakan. Dia seronok. Dia ulah tu. Sehingga Karam Singh pun karam. Karam. Kita kadang-kadang pengulas ni memang banyak. Tambah di media-media sosial ni. Sakan. Dia pasal yang pinggan tambah ni, pinggan asal dia tak apa sedap. Bila pinggan tambah ni dia memang syok. Apa-apa pun benda bila kita tengok orang tambah memang syok. Pasal tu kita jangan kalut. Jangan kalut ni 5 2000 apa ni 19 ni. Tak berhenti zat kapal terbang jatuh. Kita ada grup ni hantar kapal terbang jatuh, grup ni hantar kapal terbang jatuh. Jatuh saja kapal terbang. Tidak pun. Yang kita kata, hang duduk di Langkawi ke? Tak, aku duduk di Kuala. Tapi jatuh. Apa yang jatuh kita pun tak tahulah. Bersabuk tak ketahuan hala. Kan? Ini bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman, dia cakap apa yang dia tahu. Dia cakap apa yang dia pasti. Dan dia cakap apa yang penting. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau benda yang tak bersangkutan dengan dia, tak berkaitan dengan dia, dia tidak akan terlibat, dia tidak akan campur tangan. Ini urusan dia. Kan macam hari tu ni, tu imam kena pecat tu. Tu imam yang kena pecat tu pun tak bercakap. Yang tak ketahuan tu imam ni. Ni tuan-tuan jangan. Yang tak pi jemaat pun bersabuk ulah. Ni saya tahu sendiri. Dia ni Jumaat pun tak pi, Jumaat pun tenggelam timuin, tapi dia ulah macam dia ketua imam. Ni ada sungguh. Pasal tu kita orang-orang yang duk hingat batu imam tu, kita tengok karutnya geng ni. Kan?
Tak pakai serupang punya geng. Kita tahulah geng mana. Tapi mereka punya ulah tu macam apa? Lepas pengarah Jabatan Agama, mereka lah timbalan pengarah. Ini satu sikap yang tak menggambarkan sikap orang beriman. Ada kaitan dengan you tak? Yang lagi teruk, bukan qariah tu bumpi. Kita bukan nak ulah bab tu, tapi kita nak habaq bagaimana orang beriman memilih topik perbincangan dan tutur kata dia hanya yang bermanfaat dan hanya yang berkait dengan urusan agama dia bercakap lah. Tapi benda yang tak memberikan apa-apa manfaat, yang tak berhubung kait dengan dia, yang tak ada urusan dengan dia tidak melibatkan diri dia. Kerana semua ini menambahkan dosa. Dan kita jangan duk amal sikap apa sahaja yang kita dengar, apa sahaja yang kita dapat, semua kita, dia jenis apa? Semua dia telan, semua dia cerita balik. Lepas tu dia pun duk lapik, dengar orang kata lah, kalau orang bohong saya pun bohong lah. Pasal apa kalau orang bohong kita nak bohong? Sebab itu dalam Islam dia ada apa? Tabayyun, tasabbut. Pertama dia mesti mengambil tahu cerita tu betul tak betul. Kedua dia nak kena tahu kedudukan cerita tu. Cerita tu betul tak betul, cerita tu pasal apa. Kalau lebih penting tuan-tuan, dia tak payah tahulah. Kan? Kadang-kadang bila kita tengok apa yang berlaku dalam media sosial hari ini, terutamalah WhatsApp dan sebagainya ni, yang kita masuk campur ni, kerana apa? Kerana kita tak ada sikap beriman kepada hari akhirat. Setiap daripada apa yang kita kongsi, setiap daripada apa yang kita cakap. Maka sebab itu Al-Quran kata urusan-urusan yang berkaitan kan, macam apa dia ni? Pencemaran di Pasir Gudang yang berkaitan dengan sisa toksik. Biar pihak berkuasa dan pihak yang berwajib sahaja yang menguruskan perkara tu. Kita yang tak terlibat, kita doakan yang baik-baik saja. Kita doakan yang baik-baik saja. Itu sikap orang beriman. Bila orang tanya berkaitan tu, saya tak tahu, saya doakan yang terbaik, insya-Allah pemerintah akan buat yang terbaik. Cukup. Itu sikap kita. Apa-apa berlaku tuan-tuan macam MH370, kita tak payah ulas. Kita doakan yang terbaik, kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Kan? Ini sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Nabi SAW sebut apa? Kafa bil mar'i. Ini kita kena ingat ni. Kafa bil mar'i kadhiban. Nabi kata seseorang itu cukup dicop sebagai kadhiba. Nabi kata kalau kamu nak tahu satu orang pembohong ke tak, macam mana kita nak tahu kawan tu pembohong? Nabi kata seseorang yang pembohong ni kita nak tahu senang saja. Apa dia? Ayyuhaddith. Dia sebut, dia sembang, dia cakap bikulli ma sami'a, semua benda yang dia dengar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar 10, pada tuan-tuan cerita balik 10, Nabi kata tuan-tuan pembohong. Pasal apa? Dia ni tuan-tuan kena faham. Pasal apa hadis ni kata? Siapa bikulli ma sami'a, semua yang dia dengar dia nukilkan balik, dia cerita balik, dia pembohong. Pasal apa dia pembohong? Pasal dia tak tapih. Faham tak? Saya bagi contoh mudah. Kita bersembang dengan satu orang, 10 benda dia cerita. Daripada 10 benda tu, mungkin 2 saja kita boleh cerita. 8 lagi, mungkin ada yang kita tahu dia bohong, mungkin kita pun tak tahu betul tak betul, dan mungkin kita pun tak tahu cerita dia, mungkin kita pun dengar tak ketahuan lagu mana dia cerita. Kan bini kita kata bersembang apa dengan kawan tu, lama sangat tadi duduk dalam kereta kat sejam ni. Tak tahu dia cerita dia nak pergi makan kenduri, duk cari rumah tak jumpa lagi. Takkan sejam sembang hak tu. Hak tu boleh pakai, hak awal tu more ni muhung tak payah cerita. Nampak? Ini orang yang beriman. Apa dia? Dia tapih. Bukan kopi saja tapih. Ini minum kopi tak mau minum sedak, suruh tapih. Cerita tiba cerah. Kan? Jadi benda-benda yang sembang-sembang lain hak lama-lama tu, yang lama-lama yang sembang lama tadi ni aku pun tak tahu betul tak betul, aku dengar pilah kan. Takkan nak tinggal dia lagu tu dia duk sembang. Ini sikap kita. Yang ni apa? Kita hanya menceritakan semula, menyampaikan semula yang benar-benar kita yakin dan kita tahu. Bukan semua benda yang kita dengar tu mesti kita ceritakan balik atau mesti kita kongsi semula.
Ini sikap ahli sunnah wal jamaah. Kan? Kita bagi sikit laluan kepada azan. Sekali kita tutup majlis ini ataupun ceramah ini dengan pengajaran daripada doa tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, kita akhiri ataupun kita tangguh kita punya majlis dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita sebut tadi. Antaranya yang disebut oleh para ulama, satu, apabila kita selesai daripada kita membaca ataupun bermajlis, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kelancaran majlis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita memuji dan memuja Allah di atas kelancaran dan kejayaan sesuatu majlis ataupun sesuatu program. Tak mungkin berjalannya sesuatu majlis ataupun apa-apa yang kita anjurkan melainkan kesemuanya dengan izin Allah. Ada juga yang kita rancang dan kita nak ia berlaku, tetapi sebaliknya kehendak Allah tidaklah seperti apa yang kita rancang. Sebab itu Allah mengajar nabinya dan mengajar kita, apabila bercakap, apabila berjanji, apabila merancang, hendaklah kita tutup dengan insya Allah. Yang berlaku kepada Nabi kan, yang berlaku sendiri kepada Nabi, yang mana bila ada satu orang mari, beberapa orang mari tanya Nabi tentang satu soalan. Apa Nabi kata? Datang esok saya akan jawab. Nabi tak sebut insya-Allah. Keesokannya wahyu tak turun, tak boleh jawab. Allah nak didik Nabi, apabila berjanji, apabila bercakap atau merancang, hendaklah menutup dengan insya-Allah. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Malam ini saya akan bersama dengan 100 orang isteri, yang mana kesemuanya akan mengandung anak lelaki, dan setiap anak lelaki itu akan berjihad di jalan Allah. Dia tak sebut, Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Apa yang berlaku? Dia bersama dengan 100 orang isteri dia. Pada malam tersebut tidak ada sesiapa pun daripada 100 orang isteri itu yang mengandung. Hanya ada seorang saja. Apabila dia lahirkan, anak tersebut cacat, tak boleh berjihad. Apa yang dia rancang, apa yang dia sebut, apa yang dia nak, tak berlaku. Kerana apa kata Nabi? Dia tidak menyebut insya Allah. Sebab itu di dalam perancangan kita, dalam majlis kita, dalam program kita, dalam apa yang kita nak, agenda kita, hendaklah kita balik sandarkan hasilnya kepada Allah. Pasal itu Nabi nak ingatkan kita, di awal majlis kita mulakan dengan zikir, di akhir majlis kita akhiri tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua, hadis doa tasbih kafarah ini juga mengasuh dan mendidik kita untuk apa? Memohon keampunan kepada Allah di atas dosa yang kita sedar ataupun dosa yang kita tak sedar. Pasal itu salah satu daripada doa yang Nabi baca apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, apa yang kami ketahui dan apa yang tidak kami ketahui. Apa yang dilakukan secara sengaja dan apa yang kami lakukan dalam keadaan tak sengaja. Sebab ada benda kadang-kadang kita tak perasan dia tu dosa, tetapi dia tetap dosa. Maka kita memohon kepada Allah. Dalam tutur kata kita, mungkin ada perkara yang kita tak niat, kita tersebut. Kalau dalam WhatsApp, dalam mesej, kita boleh delete balik. Dalam majlis pun kita boleh delete balik. Cuma kata para ulama, apa yang diampunkan oleh dosa kafaratul majlis ini hanyalah yang berkait dengan kita dan Allah. Tapi kalau berkait dengan orang lain, yang berkait dengan hak diri orang lain, yang kita sebut tentang orang lain, dia tidak dipadamkan dengan tasbih kafarah. Kita hendaklah memohon keampunan dan maaf daripada orang yang kita bercakap tentang dia. Dia kata tadi saya dah baca kafaratul majlis, dah baca tasbih kafarah, macam mana ni?
ada benda-benda yang saya terkata, tersebut, terfitnahkan dan sebagainya, yang tu kita kena berhubung terus dengan orang yang kita kata. Dia tak padan dengan kafaratul majlis semata-mata. Dan yang terakhir, hadirin mukminin, marilah kita menghidupkan sunnah ini sebagai bukti bahawa kita mengingati Allah, sama ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala jambin. Ketika kita berdiri, kita mengingati Allah. Ketika kita duduk, kita mengingati Allah. Ketika kita berbaring, kita mengingati Allah. Tasbih kafarah ni bukti kita tak melupakan Allah dalam apa waktu dan keadaan. Jadi kita didik anak isteri kita, didik kaum keluarga kita, didik rakan taulan kita untuk menutup, walaupun majlis itu hanya sembang kopi saja ke, hanya perbincangan kosong ataupun pertemuan sekejap, ataupun dalam majlis yang besar, kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan sepanjang apa yang kita lakukan dalam majlis ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.